Okey. Kalau kamu tengok soalan ni, kita masuk topik ni ketaksamaan. Apa topik dia? Nama topik sebenar dia apa? Lebih kurang lah. Kan? Okey. Jadi kalau kamu tengok, dia biasanya dia melibatkan dua topik. Yang pertama melibatkan topik garis lurus. Kamu kena pandai buat graf lah. Melibatkan topik garis lurus. Bila garis lurus ni, kita kena buat graf garis lurus. Garis lurus biasanya kita akan gunakan apa? Y sama dengan mx plus c lah. Okey. Untuk nak buat graf garis lurus, biasanya kita target sekurang-kurangnya kena ada dua koordinat. Lepas tu kita buat dalam bentuk kotak macam tu lah. Sekurang-kurangnya koordinat ni. Iaitu kena ada x dan y. Dua koordinat. Bila dapat dua koordinat tu, kita boleh plot dah. Okey. Itu graf garis lurus dia. Kita tak payah buat persamaan pun. Persamaan tu daripada persamaan ni kita dapatkan koordinat sahaja. Okey, koordinat, plot, dapat graf. Contoh Okay, yang penting kat sini adalah cerita kedua iaitu ketaksamaan. Ketaksamaan ni, inequalities ni dia ada ayat-ayat tertentu yang kamu kena ingat keyword dia. Ayat tertentu Contoh biasanya kalau perkataan dia jumlah, biasalah kalau jumlah tu campur lah, itu normal lah. Okey. Dia biasanya kita tengok perkataan dia lawan daripada apa perkataan penting yang kita jumpa. Contoh yang pertama, macam soalan ni, dia ada perkataan maksimum. Satu lagi apa? Minimum. Ada kemudian maksimum biasanya kita ingat besar. Tapi simbol dia, maksimum, simbol dia lebih kecil atau sama dengan minimum. Simbol dia lebih besar atau sama dengan garisan dia mesti garisan terus. Garisan terus. Okey? Nombor dua. Sekurang-kurangnya kurangnya, at least at least pun sama. Perkataan yang obvious kita nampak kurang, simbol dia terbalik macam tu. Garis dia pun terus. Sekurang-kurangnya, lawan sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya, at most. Lebihnya simbol dia lebih kecil atau sama dengan macam tu. Nombor tiga. Biasa dia kata tidak melebihi, tidak kurang atau tidak melebihi, tidak kurang tidak kurang ataupun tidak lebih. Tidak lebih, dua benda ni. Obvious yang kita nampak apa? Perkataan kurang. Tidak kurang maksudnya lebih, itu. Garis straight. Tidak lebih, dia terbalik. Okey. Tapi kalau dia bagi tahu nombor 4 biasanya kalau dia kata melebihi saja, kita jumpa perkataan melebihi. Yang ini dia kena tengok baca betul-betul ayat dia. Kadang-kadang melebihi ni dia boleh jadi tolak. Dan kadang-kadang dia boleh jadi tambah. Dia ikut ayat. Dia bukan simbol lebih besar. Dia lain sikit. Tengok kita tengok keadaan dia. Yang ini yang favorite, yang selalu kita jumpa dalam soalan untuk ketaksamaan ni Okey. Jom kita tengok soalan kita. Okey, step dia kena start macam mana? First kali, kamu jumpa soalan ni, kamu tulis kat tepi soalan ni, kamu ringkaskan siapa X, siapa Y dulu. Siapa X, siapa Y. Kat sini kita akan nampak, bilangan pelajar aliran A adalah X. Bilangan pelajar A. Jadi yang ini Y adalah bilangan pelajar aliran S. Okey, kemudian dia kata apa? Pengambilan pelajar adalah berdasarkan syarat-syarat berikut. Bilangan maksimum pelajar. Maksimum maksudnya semualah. Semua maksudnya apa? X campur Y. Tu kena ingat ayat dia. Maksimum lebih kecil atau sama dengan 70. Yang ini yang penting. Nak kena faham. Kalau kamu boleh faham dalam mat ni, dalam mat nanti, bab 7 senang cerita dia. Bilangan pelajar aliran A. Berhenti kejap. Aliran A. Aliran A maksudnya siapa? X. Tulis X dulu. Okey. Adalah sekurang-kurangnya. Simbol sekurang-kurangnya. Lebih besar atau sama dengan 15. Dapat yang kedua. Nampak? Bilangan pelajar aliran A. Stop. Tulis dulu. X. Adalah selebih-lebihnya. Lebih-lebihnya tadi? Macam tu. 2 kali. 2 bilangan peserta S. Siapa? Y.
Dapatlah 3 ketersamaan. Tuliskan 3 ketersamaan, 3 markah. Tulis mendatang ni je. Direct 1, 2, 3, 3 markah dapat. Okey, tak payah tukar-tukar, tak payah tukar ni biasanya setengahnya dia galakkan kamu tukarkan, jadikan persamaan dia y kat depan, tak payah, biar aje. Tak ada masalah. Okey. Yang kedua. Boleh faham Ni dah ambil tadi? Ini yang penting ni benda ni. Jadi jawapan kita tulis kat sini cantik-cantik. Matematik ni susah sikit sebab matematik ada arahan. Arahan dia mengatakan apa? Jawapan hendaklah ditulis di tempat yang disediakan. Itu masalah dia. Kan? Jadi X campur Y 70. Kemudian X lebih besar daripada 15. Kemudian X lebih kecil atau sama dengan 2Y. Okey. Selesai satu bahagian. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem kesamaan linear di atas. Okey. Kalau kamu tengok biasanya sistem kesamaan linear dia always positif. Dia tak ada nilai negatif tau. Tak ada nilai negatif. Jadi kalau tak ada nilai negatif, kita boleh andaikan cerita dia macam ni lah. Sekejap saya ambil pensel saya. Dan berbaris. Okey. Maksudnya kat sini, kalau kita nak gunakan dalam sikit boleh, tak ada masalah. Cantik sikit lah. Macam kotak ni, kita akan pakai dalam sikit, senang nak tulis dia punya skala dia nanti. Buat paksi tu. Dia biasanya tak ada negatif. Dia tak ada bahagian negatif, dia positif je. Kan? Kenapa positif saja? Tengok syarat dia. X lebih besar pada kosong, Y lebih besar pada kosong. Maksudnya dia always positif. Dia tak ada negatif kan? Ini paksi X, ini paksi Y. Okey? Kemudian skala dia jangan tulis lagi, relax tu. Biar dia tak bagi skala. Kalau dia bagi skala tak apa, dia tak bagi skala. Kita buat kotak dulu. Kan? Kotak apa? Kotak dia punya soalan kita tadi. Tengok yang pertama, yang ini saya akan tulis semula kat tepi ni. X tambah Y sama dengan 70. Sebab kita nak buat garis. Okey, lepas tu saya buat apa? 6 kotak kat bawah dia. Buat pakai tangan je. Tak payah baring. Macam tu je. X, Y. Okey. Lepas tu yang kedua pula. Yang kedua, X sama dengan 15. Yang ini tak payah buat 6 kotak. Sebab garisan dia X 15. Tegak terus je. Okey. Yang ketiga. X sama dengan 2Y. Macam tu. Yang ini pun kena perlukan 6 kotak juga. Yang mana ada X dengan Y, 6 kotak. Yang mana ada X atau Y saja, tak payah. Okey, sampai kat sini, kita petua kita kat sini apa? 15 kat situ. Okey, jadi saya tengok kat sini, biasanya kalau ada 15, maksudnya kita kena buat CP5. Kalau CP5, kat sini kita akan buat 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 contoh. Okey, atas ni pula sama. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Macam tu. Okey, jadi untuk yang pertama ni, cara dia, first kali, kalau kita letak X kosong, Y akan jadi 70. Dia tak cantik. Tak ada, 70 tak ada. Jadi kita pakai nombor yang ada. Contoh saya ambil X saya. Kalau X saya ambil kat situ 30. Kan? Jadi X 30, Y saya akan jadi 40. Nampak? Kalau saya ambil 40, X, Y akan jadi 30. Kita ikut apa koordinat yang kita ada je pun. Nampak? Habis tu bila saya pergi plot kat sini cerita dia, X saya 30, Y 40. Sini. Okey, satu lagi apa? Bila X 40, Y 30. Sini. Jadi garisan tu kalau kamu gariskan, sini je cerita dia. Lebih tak apa? Lebih tak apa. Kan? X sama dengan 15. Ni. X sama dengan 15. Okey, satu lagi. Yang ini pula. X dengan 2Y. Kalau saya ambil kosong, sini pun kosong. Satu lagi.
Y kita ambil contoh, saya ambil kalau Y 20. X 40. Jadi 40, 20 sini. Jadi koordinat kita 0, 0. Tak muat. Oh, salah skala dah ni. Oh, betul lah saya dah salah skala. Skala saya tak cukup. Dia kena sampai ke atas ni. Dah telajak. Nanti kena besar sikit lah skala dia. Maksudnya kena pakai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Oh, cantik kot. Kan? Tu lebih kurang macam ni. Dapat kawasan dia macam ni. Okay? Kalau kita pakai 10, 20 lagi cantik lah. Tak apa, dah buat macam ni. Kamu apa? Nanti kamu try lah buat. Kan? Bagi cantik. Dah pakai pen. Tak boleh padam. Okay. Kat sini kita dah dapat kawasan dia. Dan bila kawasan dia nak buktikan kawasan dia betul-betul. Betul tak kawasan segitiga ni? Kita cek. Dekat garisan yang pertama saya buat yang mana? Yang garisan pertama saya tulis. Ini X campur Y sama dengan 70. Arah dia mana? Lebih kecil. Maksudnya ke bawah kawasan ni. Nampak? Okay. X lebih besar 15. X lebih besar 15. Nampak? Yang ini. Garisan saya ni adalah X sama dengan 15. Kalau X saja, maksudnya cerita dia ke kanan atau ke kiri. Yang ini maksudnya ke kanan. Ke kanan maksud situ. Macam tu cerita dia kan. Okay. Sama kat yang ni. Yang ini garisan kita yang ini. X sama dengan 2Y. Kalau X sebagai perkara rumus, cerita dia ke kanan atau ke kiri. Bukan atas bawah. Ke kanan atau ke kiri. Ke kanan atau ke kiri maksud kita tengok X ke situ. Ini kiri, ini kanan. Kan? Nampak? Kiri, kanan. Dia kalau X. Kalau Y, ada Y belah kiri, baru cerita dia atas bawah. Macam ni, ada Y belah kiri. Bila ada Y dominan. X kalah. Kan? Macam tu cerita dia. Jadi yang ini, cerita dia apa? Lebih kecil maksudnya dia ke kiri. Di sini. Okey? Untuk soalan dia kata apa? Lukis dan lorek rantau memuaskan sistem ketaksamaan. Kita akan lorekkan. Jadi kalau betulkan saya punya skala tak ada tu kat atas tu. Tak kena. Dia kena tambah kotak sendiri. Okay. Saya target kalau exam kamu tu dia bagilah kertas graf cantik sikit, bagi kotak-kotak ni tak cukup. Okay. Dengan menggunakan, pandai aku tambah perkataan dengan sendiri, graf yang dibina, cari julat bilangan pelajar yang berdaftar untuk aliran S. Okay, soalan dia cari julat S. Siapa julat S? Julat S adalah maksudnya julat Y. Dia nak julat Y. Okey. Jika, ada jika. Bilangan pelajar yang berdaftar untuk aliran A adalah 40. Maksudnya kat situ, X sama dengan 40. Kenapa X 40? A adalah X. A sama dengan 40. Ini soalan dia. Dia bagi A 40, cari julat Y. Jadi kita pergi dekat graf kita. Kita pergi buat A 40 tu. Oh, saya dah tanda titik dia tadi. Tak apa. Buat putus-putus. Nampak? Bila dah buat putus-putus, kita akan dapat jawapan kita tu. Tarik kat sini. Yang ni. Dia hanya melibatkan apa? Minimum dan maksimum kawasan berlorek. Nampak? Kawasan berlorek ni, yang paling bawah kita jumpa ini adalah minimum. Yang atas adalah maksimum. Itu cerita dia. Dia suruh cari apa? Cari julat. Cari julat. Okey. Jadi julat nilai Y. Kita boleh bagi tahu kalau dalam bentuk ketaksamaan kita buat Y berada di antara 20 hingga 30. Macam tu. Okey. Jadi julat dia berapa? Kalau dalam matematik ukuran serakan. Soketan serakan julat kita ambil maksimum tolak minimum. Julat maksimum tolak minimum. Jadi julat sama dengan 30 tolak 20 sama dengan 10. Okey. Cuba tengok, fahamkan cerita dia.
Boleh ada 3 bahagian kat sini. Buat persamaan, bina garis, lorek. Jawab soalan yang diminta, itu saja. Kan? Dan biasanya markah dia boleh pergi sampai 10 lah. Tapi saya tengok kamu punya tu 9 markah dia. Dalam kamu punya apa? Silibus kamu benda ni 9 markah. 9 markah. Okey, standard dia kita target untuk SPM. Topik ni adalah markah dia 9. Kertas 2. Kan? Okey. Pergi contoh nombor 2 kan. Cuma saya rasa macam saya minta ni je kotak-kotak ni kalau boleh bagilah cantik sikit kan. Tak ada kecil macam ni susah nak menjawab. Sebuah kilang menghasilkan 2 buah jari kereta. Apa start pertama? Jumpa soalan. Langkah pertama kamu kena buat benda yang biasa iaitu kamu kena nyatakan siapa X, siapa Y kat soalan ni. Cuba akan baca tengok lebih kurang Okey. Sebuah kilang menghasilkan 2 buah jenis kereta A dan B. Penghasilan setiap kereta melibatkan 2 proses iaitu pemasangan dan pemeriksaan. Jadual 1 menunjukkan masa yang diambil untuk memasang dan memeriksa seunit kereta A dan seunit kereta B. Kilang itu menghasilkan X unit kereta A. X adalah bilangan unit A. Y bilangan unit B. X dengan Y, okey? Kemudian dia kata apa? Penghasilan kereta dalam masa sehari adalah berdasarkan syarat berikut. Yang pertama, jumlah masa minimum memasang. Tengok kat pasang Tengok kat pasang. Jumlah masa minimum memasang kedua-dua kereta ialah 1440 minit. Ini macam mana kita tulis? Cara kita tulis dia, jumlah maksudnya kita akan buat X tambah Y. Tambah saya letak jauh. Sebab ada benda nak letak. Bukan jumlah saja, jumlah memasang. Saya letak jauh sikit sebab ada nombor tambahan kita. Okey. Minimum. Minimum maksudnya lebih besar atau sama dengan 1440. Apa nak isi? Pergi tengok dekat memasang. A adalah X. Dia kena tambah apa? 36 kat depan. Y kena tambah B 48 kat depan. Macam tu cerita dia. Sebab dia tambah ayat tu, kena baca ayat dia Jumlah masa untuk meriksa, benda sama. Nampak? Jumlah masa untuk meriksa, maksudnya X tambah Y. Macam tu. Adalah selebih-lebihnya. Ini selebih-lebihnya. 900. Selebih-lebihnya 900. Memeriksa, isi nombor dia. 30. Sini 20. Okey, cuma dalam exam pastikanlah unit belah kiri dengan unit belah kanan mesti sama. Kalau belah kiri unit, belah kanan pun kalau belah kiri minit, belah kanan pun minit. Cuma kadang-kadang dia trik. Dia bagi kat bawah ni jam, atas ni minit. Jaga-jaga. Okey. Tulis 2 ketaksamaan linear selain ni yang mewakili syarat-syarat penghasilan kereta dalam masa sehari. Dah siaplah 2. Jadi kita akan dapat kat situ 36X tambah 48Y 1440. Yang kedua adalah 30X tambah 20Y lebih kecil 900. Kalau nak kecilkan boleh juga. Sebab ketaksamaan kita boleh kecilkan ni. CP ni kita boleh kecilkan. Contoh kat sini saya kecilkan. 36 ni CP12 ni. CP12. Boleh kecil. Okey, 1440. 120. Yang ni kalau kita kecilkan dia akan jadi 3X campur dengan 4Y 120. Ini kalau kita kecilkan. Yang ni senangnya buang kosong. Buang kosong. 3X tambah 2Y 90. Kita boleh kecilkan. Sebab senang sikit buat graf. Okey. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem kesesamaan linear di atas. Jadi kat sini saya kena cek lah kena tengok betul-betul kita pakai pensel lah. Takut skala dia lagi. Ni. Tengok.
Okey. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 10 kot. Kita try 10, 10 tengok. Apa nombor dia macam besar je. Kan? 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okey. Yang pertama, yang ini. 3x campur 4y sama dengan 120. Jadi saya buat 6 kotak sebab ada x dan y dua-dua sekali. Paling senang kita pakai pintasan lah. Kalau x kosong, tutup saja x. Tutup x maksudnya apa jadi? 120 bahagi 4, 30 macam tu. Lepas siap dia, kita pergi y pula. Apa jadi kalau y kosong? Kalau y kosong, tutup y. 120 bahagi 3, 40 macam tu. Jadi graf kita yang mana? Graf kita kosong 30, 40 kosong. Gariskan. Biar lebih. Okey, itu cerita yang pertama. Yang kedua, 3x campur 2y sama dengan 90. Sama. Buat 6 kotak. X dan y. Okey. Sama tak cerita dia? Kalau x kosong, tutup. Kalau x kosong, tutup x. Jadi, dapat 45. Kalau y kosong, tutup. Dapat 30. Okey. Jadi kat sini koordinat kita 0,45. Nombor tertengah ni. 0,45. 30 kosong. Garis. Dia akan dapat. Macam tu. Okey. Cuma kita tengok ketaksamaan kita pula kat sini. Kan? Yang pertama, yang atas ni, yang mana satu ni tadi tak tulis ni, lupa nanti. Yang ini adalah 3x campur 4y sama dengan 120. Yang ini adalah 3x campur 2y sama dengan 90. Okey. Kan? Yang ini tadi dia kata atas. Ini atas. Maksudnya kawasan yang terlibat sini tak boleh lah. Sebab ini atas open sini dekat ni. Okey. Yang kedua pula bawah yang ni. Ni kawasan kita kawasan kecil ni je. Itulah kawasan yang terlibat. Okey, lukis dan lorek rantau memuaskan ketaksamaan. Sebab dia ada dua je. Daripada graf, tentukan bilangan maksimum kereta A. Sama soalan dia nampak. Dia minta bilangan maksimum kereta A yang dihasilkan sehari. Siapa A? Soalan nak maksimum A. Maksudnya, maksimum X. Maksimum X. Jadi kalau kita tengok X maksimum, kita akan bawa graf ni pada paksi X. Mari saya ni bawa. Kawasan belorek paling kanan. Saya bawa, jumpa sini ujung ni, nampak? Inilah kawasan paling maksimum saya jumpa untuk X. Apa jawapan kita? Jawapan kita adalah sama dengan 20. Macam tu je. Cuba tengok. Boleh? Boleh Saban? Tak dengar. Cikgu. Boleh terangkan balik apa 20? 20 maksimum X. Ini paksi X. Ini paksi X. Maksimum maksudnya ambil pembaris. Kan? Tolak paling kanan kawasan belorek. Kita tolak. Tolak jumpa kawasan dia. Titik ni lah. Titik ni paling kanan. Tempat persilangan tu adalah kawasan apa? Paling kanan untuk kawasan belorek. Okey. Kalau maksimum Y macam mana? Maksimum Y. Maksimum Y kita tak paling atas. Maksimum Y paling atas. Maksimum Y kat mana? 45. Tu Y paling maksimum. Sebab dia tak bagi syarat lain. Dia kata dia nak maksimum. Kita tolak je. Ikut paksi.
Okey, macam tadi dia bagi syarat, dia suruh cari X, dia bagi Y, kita kena buat garisan. Yang ni tak ada. Kalau dia bagi terus macam ni maksudnya maksimum X maksudnya paksi X paling maksimum. Cuma dalam topik ni dia hanya berkenaan dengan kawasan blorek. Jadi kita kena perhatikan dekat kawasan blorek. Kawasan blorek mana paling maksimum? Kawasan blorek mana paling maksimum atas? Paling minimum. Paling minimum macam tu. Boleh? Boleh cikgu. Okey, lagi satu Lagi satu, jawapan kamu tak boleh perpuluhan tau. Jawapan minimum maksimum ni tak boleh perpuluhan. Kenapa tak boleh perpuluhan? Cuba tengok penjodoh bilangan dia. Unit dia apa? Unit dia kat sini adalah bilangan kereta. Bilangan kereta, kita tak boleh buat kereta tu 20.3. Tak boleh. Jadi point 3 tu kereta tu macam mana tu point 3 tu? Tak boleh. Jadi kereta kita kena kira macam mana? 20 buah, 21 buah, 23 macam tu. Jadi kalau contoh kamu buat-buat, tiba-tiba kamu dapat daripada kawasan blorek kamu dapat 21.4 buah. Kan? Yang ini tak ada masalah. Kalau macam ni, pelajar biasanya akan jawab betul. Sebab dia akan bundar, dia akan dapat 21 buah. Nampak? Kan? Problem dia, bila kamu dapat 21.6 buah, ada pelajar dia pergi kira apa? Dia kira 22. Tak boleh. Yang 0.6 ni tak siap lagi kereta dia. Kita kena ambil kereta yang dah siap. Itu beza dia. Untuk topik ni kan. Kena jaga betul-betul. Okay? Dan dia kena ambil integer. Integer yang terdekat. Yang dalam kawasan berlorek. Okay? Kadang-kadang kita lorek ke depan boleh juga. Nanti kita tengok contoh macam mana kita perlu. Ada juga soalan dia kadang-kadang perlu bundar ke depan. Ada bundar ke belakang. Dia tengok keadaan. Okay? Kita tengok soalan seterusnya. Yang ini contoh soalan exam. Okay? Jadi kalau kamu tengok markah dia 9, saya rasa macam markah dia 3-3-3. 3-3-3. 3-3-3 markah dia. A3, B3, C3. Okay? Ini susah sikit. Tengok. Tapi sebab kita dah buat tadi. Buat apa tadi? Yang kereta tadi kan lebih kurang gambar rajah dia nampak. Kan? Apa step pertama? Step pertama, tengok soalan ni terus tulis dulu bagi jelas. Siapa X, siapa Y dia. Ini kena jelas. Kau nanti lupa apa cerita dia. Sebuah kedai kek menghasilkan X jenis kek P. Bilangan kek P. Bilangan kek Q. Okey? Sekarang kita tengok. Jumlah masa membakar kedua-dua. Jumlah masa membakar kedua-dua kek. Sama macam tadi soalan semua sama. Lebih kurang. Dia ubah ayat je. Maksudnya apa? X tambah Y. Tidak lebih dengan ayat tadi. Saya dah ajar kamu mula-mula tadi. Tidak lebih. Tidak lebih macam mana? Macam ni. Jangan lupa letak sama dengan. 360 minit. Cantik. Jadi belah kiri, kita kena pergi tengok kat mana? Membakar. Masukkanlah 30. Dapat 1 markah. Okey? Jumlah masa menghias kedua-dua kek. Sama cerita dia. X tambah Y. Sekurang-kurangnya. Gini sekurang-kurangnya. Yang ni penting. Key ayat tu. Okey. Menghias maksudnya 20, 30. Dapatlah 2 markah dah. Kalau kamu tulis macam ni sebiji pun dekat bawah ni dah dapat 2 markah dah. Kan? Kalau nak kecilkan untuk senang buat graf lah. Kan? Okey. Nombor 3 ni kebat. Yang ni. Dia jarang masuk exam. Di luar kotak sikit. Sebab apa? Dia kata dia menggunakan apa? Nisbah. Nisbah bilangan kek jenis P kepada bilangan kek jenis Q. Maksudnya apa? P kepada Q. Maksudnya X nisbah kepada. Nisbah maksudnya per Q. Itu nisbah. Ingat nisbah bilangan kek P yang dihasilkan sehari tidak kurang. Ini tidak kurang. Tidak kurang. Tidak kurang. Mana ayat dia? Daripada 2 nisbah 1. Macam tu. Okey, yang ni kena buat darab silang lah. Darab silang. Kita akan dapat jawapan kita ni X
2y. Kita dah pernah jumpa dah tadi x sama dengan 2y. Okey, tulis bagi cantik bawah ni. 30x tambah 30y 360. Tinggal ruang sikit sebab kalau nak kecilkan nanti 20x tambah 30y 240. Yang last kali x lebih besar 2y. Kalau nak kecilkan pakai pensel boleh sebab nak kecilkan tu untuk buat graf. Contoh macam ni, semua sifir 30. X campur y. 30 berapa ni? 1, 12. Okey, yang ini buang kosong je lah 2x campur 3y lebih besar 24. Ini tak ada masalah. Kecilkan untuk senang buat graf je. Okey, soalan B. Dia sebut apa? Lukis rantau yang memuaskan sistem kesesamaan itu. Saya buat. Macam tadilah kita buat pakai pensel. Dah kena soalan nombor 1 tu. Menyesal pakai pen, tak boleh padam. Padam muka. Nasib baik dapat jawapan juga Okey. Maksudnya saya akan pakai berapa ni Kalau 10, 20 tak seronok ni sebenarnya. 10, 20 sebab dia 12 je sini. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya pakai 3 lah. 1, 2, tak boleh 1, 3 sebab 12. 2. Sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Alhamdulillah masih hafal sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y sini X. Yang pertama, saya buat kat sini X campur Y sama dengan 12. 6 kotak. Bila X kosong, Y 12. Bila Y kosong, X 12. Sebab tu saya nak 12 tu. 12 dan 12. Gariskan. Lebih tak apa. Siapakah punya? Jangan lupa dia punya X campur Y. 12. Yang kedua. Okey. 2X campur 3Y sama dengan 24. Jadi 6 kotak. Bila X kosong, tutup. 24 bahagi 3, 8. Okey. Bila Y kosong, tutup Y. 24 bahagi 2, 12. Jadi 08 sini dan 12 kosong. Sama cepat tadi. Siapa punya? Kat sini, tulis kat mana dekat sini 2X campur 3Y sama dengan 24. Saya tak tulis sini sebab takut keliru. Ni dia ni punya. Ni yang tadi sini punya. Okey, last kali adalah X sama dengan 2Y. X kosong, Y kosong. Yang ini, bila X dengan 2Y, kita tengok dekat Y. Maksudnya kalau kita letak Y 10, X 20 tak ada. Kalau letak Y sama dengan 6, X 12 ada. Okay. Y 6, X 12. Dia terpulang kepada belah kanan. Okay. Jadi koordinat kita 12 dengan 6. Sini. 0, 0. Sambung. Okey. Betul ke koordinat kita? Saya koordinat terbalik je, bukan boleh harap kan. Okey. Kita tengok cerita dia. Sekarang kita tengok kawasan pula. Yang pertama lebih kecil. Yang pertama tadi lebih kecil bawah. Okey. Yang kedua lebih besar atas. Dah nampak kawasan dia dah. Sama ada sini atau celah ni kan. Okey. Yang ketiga ini X kiri ke kanan? X melibatkan kanan.
X melibatkan kanan. Saya tak tulis nama dia ni. Kanan dia kalau X saja kiri kanan ni kanan. Kanan maksudnya kawasan dia yang ini. Kalau kiri yang ni. Macam tu. Okey? Siap kawasan berlorek. Boleh ikut? Boleh ke? C. Menggunakan graf yang dibina DB, cari bilangan maksimum kek jenis P. Apa benda tu? Dia cari maksimum jenis P. P siapa? P adalah X. Jadi dia nak maksimum X apabila 10 kek Q dihasilkan. Y sama dengan 10. Jadi Y sama dengan 10. Tak ada. Oh, saya salah ni ke? Persamaan ke? Kejap. Maksudnya dia lorek kat atas ni. Dia tak ada jawapan ni. Lorek atas ni jawab yang ni. Persamaan ni. Tidak kurang. Nisbah bilangan kek P kepada kek Q yang dihasilkan sehari tidak kurang daripada 2:1. Betul ni. Tidak kurang. Tengok bahasa Inggeris dia. Not less betul. Oh, bukan ada silap ni. Sebab apa? Kalau kita ambil yang ini, 10 KQ kat sini mana ada kawasan berlorek kat bawah. Q kita adalah Y. Kita tengok yang ni. Keuntungan minimum sehari jika keuntungan sebiji kek ialah RM6 dan keuntungan biji kek Q adalah RM10. Keuntungan. Okey. Saya rasa ada silap ni. Sepatutnya kawasan berlorek kita sini. Dia ada bagi ayat dia lah. Sekejap saya tengok. Oh, salah ni soalan ni balik. Kau tolong betulkan Jap. Dia terbalik ni. Dia patutnya bilangan maksimum kek jenis Q. Dia terbalik. Q dengan P ni terbalik ni. Yang ni soalan ni. Graf betul. Lorek pun dah betul, semua betul. Yang ni. Yang ni jawab soalan dia tukar. Ini Q. Yang ini adalah dia bagi P. Yang baru betul. Jadi Q siapa? Bilangan maksimum Y apabila X 10. Baru betul cerita dia. Dia terbalik soalan ni. Tengok jawapan. Dia pun buat P juga. Tapi berdasarkan jawapan dia kita tahu. Sebab bila maksimum kat sini, bila kita tengok cerita dia. Tengok cerita. Bila kita buat X 10 sini. Kamu tengok lebih kurang. Okay.
kita akan dapat maksimum kita kat sini tau, koordinat dia. Dia dapat 2 point something. Nampak? Sepatutnya akan dapat 2 point something, lebih sikit. Okay? Tapi macam saya bagi tahu tadi, kan, yang kita nak tulis sekarang ni adalah bilangan K. Bilangan maksimum K. Maksudnya kalau 2 point something, berapa K nak tulis? Kita tak akan tulis 2 point something. Jadi kamu tak payah pergi congak berapa, 2 point berapa, tak payah. Tak payah tengok pun. Sebab apa? Kita akan ambil integer terdekat tu, kena faham. Jadi jawapan kita kat sini, maksimum Y adalah sama dengan apa? 2 biji kek. Biji ke kek? Biji 2 biji kek. Nampak? Kita ambil yang terdekat, integer. Dalam kawasan Blorek. Boleh tak ambil 3? 3 tak boleh. 3 dah keluar kawasan Blorek. Tak boleh. Jangan bunda pergi. Itu tak boleh bunda ke depan. Kalau kamu agak-agak, cikgu, yang ini saya rasa macam 2.5 cikgu. Kalau 2.5 boleh tak ambil 3? 3 tak boleh. 3 dah keluar kawasan Blorek. Kita kena ambil integer terdekat yang berada di dalam kawasan Blorek. Itu ayat dia. Okey? Tengok nombor 2. Bila nombor 2 dia kata apa? Keuntungan minimum sehari. Jumlah keuntungan minimum sehari jika keuntungan sebiji kek ialah keuntungan, maksudnya apa? Keuntungan X campur keuntungan Y sama dengan keuntungan K. Macam tu. Berapa untung X? Untung X adalah RM6. Untung Y adalah apa? RM10. Jadi berapa X, berapa Y? Kita kena tengok cerita dia, bilangan minimum yang dihasilkan. Kan? Bilangan minimum dihasilkan ada 2 cara. Minimum saya tulis kat sini. Kalau dia nak minimum, kita tengok pada graf tu, apa kita ambil? Kita kena ambil yang paling bawah ataupun yang paling kiri. Ini untuk minimum. Okey? Kalau kita ambil maksimum pula, lawan dia. Maksimum kita ambil sama ada kawasan Blorek yang paling atas ataupun yang paling kanan. Okey? Dan kedua-dua ni mungkin bertemu. Contoh macam ni Untuk minimum kita ambil kawasan Blorek paling bawah. Kawasan Blorek paling bawah, koordinat mana paling bawah? Ni koordinat ni. Itu paling bawah. Jadi calon kita yang pertama, koordinat kita adalah 12, 0. Calon yang pertama. Okey? Calon yang kedua mana? Belah kiri, paling kiri. Paling kiri kat mana? Sini. Okey? Bila kita ambil yang ini paling kiri, kita kena ingat jawapan kita mesti ambil integer terdekat. Integer terdekat. Sini berapa integer? Mana ada integer ni 6 point something dengan 3 point something saya rasa. 3 point something. Jadi integer terdekat kita kat mana? Dia kena ambil kat mana? Integer terdekat kita kena ambil, kita bawa sini contoh. Mungkin koordinat dia 83 contoh. Saya ambil 83. Nampak? Jadi saya akan isikan. Jadi keuntungan yang pertama calonnya adalah sama dengan 6 darab 12 campur 10 darab 0 dapat jawapan 72 RM. Yang ini pula kalau kita ambil yang ini keuntungan yang kedua, calon kita adalah pengiraan kita 8 kali 6 campur dengan 10 kali 3. Jadi kita akan dapat 48 campur 30, 78. Dia nak apa? Keuntungan minimum. Yang mana satu minimum? Yang ini. Kalau dia nak maksimum tu cerita lain. Nanti tengok. Jawapan kita sekarang ni adalah minimum, jawapan kita RM72. Okey? Saya tambah sikit. Kalau dia nak maksimum, macam mana maksimum? Kalau maksimum kena ambil paling atas atau paling kanan. Paling atas atau paling kanan. Paling atas apa? Ni titik ni. Ni paling atas 84. Nampak? Atau yang ini. Paling kanan. Nampak? 84 atau. Jadi kita akan ambil kalau maksimum kita ada titik 84. 84 bila kita masukkan 84. Kita akan dapat K sama dengan 6 kali 8 campur dengan 4 kali 10. Balik pun tak apa. 88. Jadi kalau dia minta keuntungan maksimum, jawapan kita RM88. Ini maksimum. Minimum mana? 72. Okey, kalau kau confuse nak ambil yang mana, kau ambil yang semua point. Senang. Ambil semua point, test.
Yang mana poin yang paling rendah itu minimum, poin yang paling tinggi itu maksimum. Yang jawapan dia menghasilkan jawapan terendah minimum, tertinggi maksimum. Itu cara kita buat mencari keuntungan K ni. K ni nak macam senang ya, keuntungan. Kadang-kadang biasanya dia boleh buatkan keuntungan, apa lagi dia boleh buat. Macam dia buat kat bawah ni, tapi dia ada bagi maklumat yang baru lah. Pasal benda tu. Kan? Ataupun bilangan maksimum sesuatu benda, sama kat cerita dia. Okey, boleh faham cuma soalan ni ada silap sikit je. Silap sikit. Terbalik huruf P dengan Q. Itu kadang-kadang confuse tu. Okey. Nanti ada lagi satu soalan. Tengok. Habiskan kan? Ni soalan ni terbalik. Dia bagi graf. Dia senang sikit. Bagi graf ni kawasan berlorek dia ni. Aku tak nampak lorek. Kita check tengok. Nanti salah. Dia buku ni dia warna hijau. Bila dia warna hijau, bila kita photostat ada kelabu sikit lah. Betul. Ni kawasan berlorek dia kan. Okay. Ehsan bercadang untuk menggunakan 300 kupon buku untuk membeli X buku rujukan dan Y buku latihan. Jadi X adalah rujukan, buku rujukan, Y adalah latihan. Okey. Bercadang untuk menggunakan 300 kupon buku. Jadi maksudnya apa? Kan? Dia ada nombor dah siap 300. Apa benda 300? Okey. Jumlah bilangan buku yang dibeli tidak kurang daripada 15. Kan? Jumlah bilangan buku yang dibeli tidak kurang daripada 15. Jadi maksudnya apa? Bilangan buku maksudnya dua-dua buku. X campur Y bilangan tidak kurang. Tidak kurang maksudnya 15. Ada tak dekat graf? Ada. Dia senang kita boleh check. Ada, cantik. Okey, boleh check. Benda-benda dah ada, nak check je. Okey. Harga sebuah buku rujukan ialah RM15. Harga sebuah buku latihan adalah 10. Kita ada 300. Maksudnya buku rujukan RM15. Jadi 15X campur dengan latihan 10Y. Boleh tak lebih RM300? Tak boleh lebih. Duit ada RM300 je. Kurang daripada 300. Macam ni. Kan? Jadi benda ni kita boleh kecilkan lah. Kita boleh kecilkan. CP5. CP5 sini akan dapat 3X campur 2Y lebih kecil atau sama dengan CP5 60. Betul Ada tak? Ada. Ada semua. Okey. Bilangan buku rujukan yang dibeli X adalah selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya apa? Lebih kecil atau sama dengan 2 kali latihan. 2Y. Ada tak? Dia tukar dalam bentuk ni. Kalau dia tukar dalam bentuk ni, kita pun kena tukar dalam bentuk ni. Bila kita tukar bentuk ni, maksudnya dia pertama dia akan pusing ni. Ni, pusing habis. Habis dia akan jadi apa? 2Y ini pusing habis. Macam tu. Lepas tu baru buat Y X per 2. Dia pusing macam tu. Pusing habis. Kalau kamu confuse, tulis kat tangan. Kat tangan, pusing. Dia akan jadi. Okey. Itu 3 ketaksamaan. Jawapan kita mana? Yang ini dah ada. Semua ada. Dia bagi dah. Cuma kita buat dalam bentuk ketaksamaan tu saja. Berdasarkan graf di sebelah, jawab soalan-soalan berikut. Ehsan membeli 5 buku latihan. Latihan siapa? Y. Dia beli 5 buku latihan. Maksudnya kat situ Y dia 5. Y dia 5 ni kurang. Situ. Okey. Kemudian cari baki wang. Cari baki wang. Ehsan membeli 5 buku latihan. Cari baki wang. Yang ni mana persamaan yang melibatkan wang tadi?
Kan? Persamaan yang melibatkan wang, kalau kamu tengok duit dia buku latihan berapa ringgit mana? Oh, RM10. Buku latihan RM10 kan? Jadi kalau kamu tengok kawasan Blorek kita, dia akan duduk kat situ tau. Dia ada melibatkan titik tu. Dia kena. Maksudnya kalau dia beli buku latihan 5, dia kena juga beli buku rujukan 10. Sebab syarat dia kat situ kan, dia kena beli tak kurang pada 15 buah. Tidak kurang. Okey? Jadi kat sini kita akan ambil kat situ latihan berapa? RM10 Latihan RM10 kali dengan 5 campur dengan rujukan dia kena beli 10. Rujukan 10 RM15. Oh, terbalik saya buat. Jadi duit yang dia belanjakan adalah 50, 150, 200. Jadi baki sama dengan 300 tolak 200. Sama dengan RM 100. Tu tengok. Boleh faham? Yang ni kena faham betul ni. Kena baca tengok tu. Dia kena hanya melibatkan kawasan Blorek kawasan situ je, titik dia. Dia tak boleh beli, tak boleh beli kata saya nak beli buku latihan saja, tak boleh. Sebab syarat dia ada tadi. 3 syarat kita dah dapat. Okey. Berapakah bilangan buku yang boleh dibeli jika Ehsan membelanjakan wang tersebut secara maksimum? Dia belanjakan duit tu secara maksimum. Okey, bila dia belanjakan duit tu secara maksimum, apa kita tengok? Kita kena tengok dekat kawasan maksimum. Tadi yang saya cerita, kawasan maksimum. Okey, jadi kawasan maksimum kita kat sini kita tengok. Apa tadi? Saya cerita maksimum adalah sama ada atas atau paling kanan. Atas atau paling kanan maksimum. Jadi koordinat kita kita tengok atas paling kanan yang ini atau yang ini. Untuk dapatkan maksimum. Tapi dia minta apa? Bilangan buku. Bilangan buku maksudnya kita kena tengok koordinat tu hasil tambah. Hasil tambah bilangan buku. Contoh kat sini. Kalau saya tengok kat sini, saya boleh ambil koordinat dia lebih kurang. Kita ambil kat sini, susah juga nak teka ni. Kan? Kalau kita ambil 15 buku rujukan, buku latihan ni berapa ni? 7. Lebih kurang 7 kot. Lebih kurang. Kalau kamu nak cek, memasukkanlah dekat koordinat sini. Okey, 15 sini. Ini 15 kan? Betul Lebih kurang 7 lah. Macam tu. Kat sini, dah nampak dah siap lah. 0.30. Jadi 0.30 dengan ini lebih kurang saya ambil kat situ 15.7. Jadi yang ini 30 buah. Yang ini 22 buah. Okay, kalau ambil 8 pun dia 23 buah. Soalan dia nak apa? Bilangan buku. Kan? Yang maksimum. Maksimum maksud kita ambil apa? 30 buah. Boleh? Okey? Fahamkan tengok. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh Okey, kalau boleh habislah kita untuk matematik ni. Kamu boleh try buat soalan-soalan dalam buku latihan kamu, buku teks pun tak apa, soalan belakang ataupun cari buku soalan-soalan pasir boleh. Cuma soalan pasir yang tahun lepas je ada. Kan? Tak perlu kira kos. Dia tak minta kos. Dia tak minta kos apa? Dia minta berapakah bilangan buku. Kan? Jadi bila kita ambil ni bilangan wang maksimum, saya tengok dekat garisan ni, garisan duit. Ni garisan duit ni.
Ini garisan duit. Yang ni Puan tadi, yang kita buat tadi, ini garisan duit. Yang mana? Ha ni. Garisan persamaan ni melibatkan duit tadi. Jadi ada dua tempat kita ambil, sama ada paling kanan ataupun paling atas. Jadi kita ambil yang pemenang kat situ adalah dapat paling atas. Okey. Kalau dia minta jumlah keuntungan ke kos ke semua tu baru kita bagi. Tapi kalau dia minta bilangan, kita bagi bilangan saja. Hanya melibatkan bilangan. Okey. Boleh? Kaisah boleh ke Kaisah? Kaisah diam je tiap hari. Boleh. Boleh Okey. Kaisah dah belajar topik ni. Kaisah dah belajar jauh betul tak? Ini form 4 kan? Mesti dah belajar dah. Okey. Jadi kita sambung kejap lagi, kita rehat kejap 5 minit. Jadi kita masuk admit pula sebelah ni. Okey, indices law kan? Okey. Kita rehat kejap 5 minit. Terima kasih.